Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Abdul Harith. Okey, hari ini dalam video ini saya akan terangkan kaedah menghafal cara artikulasi vokal dan juga bahasa Melayu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, vokal dihasilkan apabila udara daripada paru-paru keluar daripada rongga mulut tegak. Bunyi fonemik tanpa sebarang sekatan dan halangan. Semua vokal merupakan bunyi bersuara dan terdapat 6 bunyi vokal dalam bahasa Melayu. Dikelaskan kepada 3 iaitu vokal depan, tengah dan belakang pada bahagian lidah. Bunyi vokal yang tertera pada sini adalah I adalah A, adalah A, U, O, E dan I. Okey Okey. Kemudian asas paksi lidah terbahagi kepada dua iaitu mendatah, maksudnya adalah depan ke belakang mulut, dan juga menegak iaitu bawah ke bumbung mulut. Itu adalah lidah. Okey, paksi lidah terbahagi kepada dua dan paksi menegak ni terbahagi kepada 4 bahagian, dan juga paksi mendatah terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, iaitu bahagian sempit. Yang pertama untuk paksi menegak, bahagian separuh sempit, bahagian separuh rendah dan juga bahagian luas. Kemudian paksi mendatah pula kita ada depan lidah iaitu bertentangan dengan langit keras, tengah lidah sepadan dengan langit keras dan langit lembut, dan juga belakang lidah bertentangan dengan langit lembut. Okay. Kemudian saya membuat kaedah jadual untuk asas paksi lidah, iaitu yang pertamanya adalah sempit iaitu I. Kemudian separuh sempit adalah E, se, se, separuh luas adalah dan luas adalah A, dan dikategorikan sebagai bibir hampa. Kemudian kita ada bibir bundar iaitu U, O dan O. Okey, kemudian ada juga untuk I pepet iaitu daripada di lidah yang tengah. Okey. Okey, cara penghasilan vokal depan. Okey, cara penghasilan vokal depan ni adalah seperti adalah dikenali sebagai vokal tinggi, dia bibir hampa, depan lidah dinaikkan ke arah gusi. Kemudian langit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara keluar melalui rongga mulut. Okey. Kemudian pita suara dirapatkan supaya udara daripada paru-paru keluar dan menggegarkan pita suara. Okey, menggegarkan pita suara kita. Kemudian kita ada iaitu hampa depan separuh sempit, iaitu vokal separuh tinggi, bibir separuh sempit dan depan lidah dinaikkan separuh tinggi. Okey, langit lembut dan tekak juga sama macam hampa depan sempit. Okey, kemudian kita ada E epsilon iaitu hampa separuh luas. Kemudian dia dikenali sebagai vokal separuh luas, bibir separuh luas, depan lidah dinaikkan separuh rendah. Kemudian kita ada A, hampa depan luas, iaitu dikenali sebagai vokal rendah. Bibir dia hampa, depan lidah diturunkan serendah mungkin. Okey, itu untuk vokal depan. Kita ada vokal belakang. Okey, vokal belakang pula U adalah vokal tinggi, bibir bundar, belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah langit lembut. Okey, kita ada O, vokal separuh tinggi, bibir juga bundar, belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah lelangit. Dan kita ada O untuk dialek, kita ada vokal separuh luas, bibir bundar, belakang lidah dinaikkan separuh rendah ke arah lelangit lembut. Okey, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung supaya udara keluar melalui mulut, dan juga kita punya pita suara dirapatkan supaya menggetarkan pita suara tu. Untuk vokal belakang, kita ada juga E pepet iaitu dikenali sebagai vokal schwa, dan dia bibir hampa. Dia adalah salah satunya lidah yang berada di tengah-tengah rongga mulut untuk huruf vokal, dan kedudukan tinggal letak dalam keadaan neutral. Badan lidah tidak bergerak ke atas atau ke bawah, atau kedudukan yang tidak tinggi atau tidak rendah. Okey. Okey, kemudian kita beralih kepada diftong. Diftong ni apa? Iaitu diftong vokal yang hanya terletak dalam dua suatu kata, iaitu contoh A dan I. Iaitu huruf vokal A dan huruf I, iaitu contohnya macam barai, serai belakang dia ada AI. Okey, kemudian kita ada au. Contoh macam gurau, garau, au macam tu.
Kemudian kita ada oi, kita ada boroi, banyak lagi ada dia punya contoh dia. Kemudian kita beralih kepada konsonan. Okey, konsonan ni apa? Konsonan adalah dihasilkan pada udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan atau halangan daripada artikulasi. Dia boleh terdiri daripada konsonan bersuara ataupun tidak bersuara. Dan dia ada terbahagi kepada dua, iaitu konsonan asli bahasa Melayu dan juga konsonan pinjaman. Okey, apa itu konsonan asli bahasa Melayu dan juga konsonan pinjaman? Okey, konsonan asli bahasa Melayu terdiri daripada konsonan letupan, konsonan letusan, konsonan getaran, separuh vokal, hentian glotis, konsonan nasal, konsonan sisian dan juga geseran. Ha, terdapat kat situ yang saya tunjukkan, dan konsonan letupan terbahagi kepada tiga. Kemudian konsonan pinjaman bahasa Melayu pula seperti KH yang konsonan variatif lelang yang lembut. Kalau nampak kat situ dia ada KH, iaitu yang dalam fonetik dia adalah X digantikan, dan kita ada SY. Contoh KH ni adalah Khamis. Dia ada KH, dia macam daripada Arab sikit. Dan kita ada daripada SY iaitu masyarakat, contohnya SY masyarakat. Dan kita juga ada TH seperti nama saya, ada TH jadi Haris. Ini dia macam katakan macam macam itulah. Hadis. HADITH. Okey, kemudian kita ada 11 titik artikulasi yang dinyatakan dalam carta konsonan fonemik. Okey, kat sini ada dia punya saintifik dia, dan boleh tengok dekat situ gambar tu ada 1, 2, 3 sampai 12, tapi kita ada 11 saja sampai pita suara. Okey, kita beralih kepada cara penghasilan konsonan lah. Ini yang lebih penting untuk menghafal kan. Okey, letupan dua bibir tidak bersuara saya bahagikan, dan juga letupan dua bibir bersuara. Letupan saya bahagi kepada tiga. Tidak bersuara dan bersuara. Tetapi saya bahagikan kepada bahagian huruf dan huruf konsonan. Okey, kat sini ada cara penghasilan dia, iaitu dua bibir didapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara daripada paru keluar ke rongga mulut. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan supaya tidak keluar melalui rongga hidung. Udara yang disekat di bibir serta mata, pita suara tidak bergetar. Dan yang selainnya itu, B ni, konsonan B adalah gantian konsonan V dalam kata pinjaman. Itu sahaja yang berbeza, yang lain semua sama. Okey, kita pergi kepada konsonan letupan gusi T dan D. Letupan gusi tidak bersuara dan gusi bersuara. Sama saja cara penghasilan dia. Okey, kita langit lembut K dan G juga. Kita terbagi kepada tidak bersuara dan juga bersuara. Okey, untuk tidak bersuara, pita suara tidak bergetar. Untuk konsonan K, apabila bersuara, pita suara bergetar. Itu sahaja. Okey, kita ada hentian glotis. Hentian glotis ni adalah pita suara yang didapatkan serapat-rapatnya. Okey, yang penting adalah langit lembut dan anak tekak dinaikkan. Yang paling penting adalah disisipkan di antara dua vokal di tengah kata. Udara daripada paru tersekat dan berhenti di glotis. Okey, maksudnya kat sini berhenti, contoh macam perkataan tidak, tak, belakang adalah K. Itu adalah hentian glotis. Dan selain itu, deretan dua vokal seperti dekaan, kemerdekaan, kaan tu, belakang A N tu menjadikan glotis. Okay. Seterusnya adalah letusan dan langit keras gusi tidak bersuara C. Huruf C ada simbol kat situ, dan juga letusan dan langit keras gusi bersuara, iaitu J. Sini boleh tengok dia punya cara dia penghasilan. Okay. Kemudian kita beralih kepada konsonan geseran S dan H. Saya bahagikan kepada dua, iaitu tidak bersuara dan juga bersuara, S dan H. Boleh tengok kat sini. Okay, kemudian ada gusi bersuara R dan sisian gusi bersuara I. Okay, kat sini boleh tengoklah macam mana cara penghasilan dalam segi konsonan. Okey, kita ada konsonan nasal, iaitu konsonan sengau, iaitu konsonan M dan juga N. Saya bahagikan kepada dua, M dan N. Apa M dan N ni? Contohnya mana, nama. Contoh M, mana, nama. Dua-dua dikategorikan sengau. So M lepas M, A itu akan disimbolkan dari segi bentuk nasal. Kemudian kita ada nya dan juga nge. Dia dikategorikan juga sebagai sengau. Contohnya menyegarkan. Jadi nya tu ni kita ada mengerti. Jadi mengerti.
Jadi dua-dua selepas huruf vokal tu akan jadi huruf senyau lah. Okey, kemudian kita ada konsonan separuh W, konsonan separuh vokal iaitu W dan juga Y. Contoh Y itu adalah saya. Dia Y, saya sepatutnya dikategorikan I. Lepas lidah dinaikkan seperti macam bunyikan I. Kemudian kita ada vokal W seperti U. Jadi dia dikategorikan separuh vokal kerana ada W dikategorikan sebagai U, kemudian selangit keras juga berdasarkan Y pula dikategorikan sebagai I. Itu sahaja daripada saya cara untuk bekerja semua dalam ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.